perubahan kepada staf kita. Kita nak bawa perubahan kepada mereka berada di sekeliling kita. Kita nak bawa perubahan kepada rumah tangga dan keluarga kita. Maka setiap manusia ada pelbagai warna. Ingat lagi penyepit? Dia penyepit? Anda tidak tahu anda warna apa, betul? Dia kena ada orang lain beritahu anda warna apa. Dan mudah-mudahan ini adalah sesi yang akan memberitahu anda dan orang lain anda warna apa. Rupanya Allah Ta'ala buat manusia ni ada pelbagai warna. Allah Ta'ala dalam surah Fatir menyebut wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifan alwan. Allah Ta'ala buat rupa-rupanya manusia pun ada pelbagai warna. Ulama tafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Tafsiran pertama, warna kulit tak ada satu pun sama. Yang kedua, menariknya ada ulama yang mengatakan warna itu merujuk kepada personality. Ada orang disuka warna merah, ada orang suka warna biru. Anda akan mendapati karakternya berbeza rupanya. Menurut kajian, orang merah orang yang lasak, orang yang suka cabaran. Itu kajian. Orang yang suka warna biru adalah orang yang suka mendamaikan. Orang yang suka warna hijau adalah orang yang mana lah tuan-tuan tafsir kan? Yang tu dia yang beringat. Ya, kognitif. Hijau. Hijau kognitif pemikiran. Subhanallah. Kuat berfikir, kuat menganalisis, sangat dekat dengan alam. Orange orang adventure. Orange. Orang hitam pun. Orang hitam. Orang hitam tu orang minyak. Ya. Subhanallah. Saya konsentrate je. Ya tu kau orang suka warna hitam. Orang yang suka warna hitam artinya apa ya? Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin dia dari alam lain. Okey. Antara warna yang didapati oleh Hams and Manford, Lancaster University, UK. Ya, saya belajar pun daripada PSMB, Perbadanan Sumber Manusia Berhad. Rupa-rupanya antara yang didapati manusia ni ada 4 warna. Warna yang pertama, warna aktivis. Warna yang kedua, reflektor. Warna yang ketiga adalah teoris. Dan yang keempat, pragmatis. Untuk maklumat saya, reflektor. Dan isteri saya teoris. Anda tahu apa kesan dia? Kesan dia, saya penceramah agama dan isteri saya lawyer. Poin saya, cara saya berfikir dengan cara isteri saya berfikir banyak berbeza. Tapi itulah indahnya rumah tangga. Unity in diversity. Contoh isteri saya, dia ada banyak membuat peraturan sendiri dalam rumah tangga kami. Sebab contoh, dia tidak pernah guna pen warna biru. Itu isteri saya. Haram. Saya guna tak apa, tapi dia pantang kalau diberikan warna biru. Dia takkan guna warna biru. Lalu saya pernah tanya, ya kenapa tak boleh pen biru? Dia cerita di sebalik itu. Mungkin trauma kalau guna warna biru. Dia macam makan benda something akan berlaku. Rupanya ada pengalaman di masa silam yang menyebabkan dia ada satu teori. Warna hitam adalah warna yang terbaik bila kita nak menulis. So prinsip, orang yang ada prinsip, orang yang ada... So tuan-tuan, ini semua prinsip lah ni, maafkan saya. Ini semua prinsip lah ni. Dia panggil prinsip pembelajaran. Dia akan lebih menghargai bila sesuatu itu ditulis dengan warna biru. So memang isteri saya takkan jadi cikgu lah buat selama-lamanya. Warna merah bukan dalam cara dia. Telekong ni untuk kereta pertama, telekong ni untuk kereta kedua. Abang jangan pandai-pandai nak tukarkan telekong ni ke kereta lain. So itu peraturan dia. So banyak juga kelebihan bila kita hidup dengan peraturan ni. Okey, dalam konteks Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, maka kita mendapati duka citanya semua satu warna je. Majoriti. Tetapi tidak boleh dinafikan ada markah kedua tertinggi, betul? Bahkan ada markah yang sama tinggi. Bahkan didapati kita mungkin tidak sempat untuk meneliti setiap soalan sebab masa. Mungkin kerana masa tidak begitu mencukupi, kita tidak dapat kenal pasti yes or no. Lalu kita tanda je lah. Sekiranya tuan-tuan meneliti balik, isi dengan lebih tenang, mungkin keputusan berubah. Dan mungkin lebih valid.
Dan yang tertera ini mungkin kurang valid ni kerana masa yang terbatas. So boleh buat balik. Mari saya terangkan kepada anda apakah kelebihan setiap warna dan apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. Contoh yang pertama, aktivis. Tuan-tuan, sebenarnya semua ni soal pengalaman yang dibentuk. Pengalaman yang membentuk personality. Macam mana 20-30 tahun kita membesar dengan mak ayah yang bagaimana. Kita membesar dekat kampung ke dekat bandar. Kita membesar dalam, yalah, mak ayah mungkin orang yang terpelajar. Semua tu mempengaruhi bagaimana kebesaran, maafkan saja, pembesaran kita. Macam mana kita punya hari semalam mencorak cara kita pandang pada hari ini. Ingat lagi tak cerita Karipap tu? Orang biasa memandang pisang adalah makanan. Orang puasa sunat tengok pisang pukul 3 macam ni lapar. Pakar tengok pisang, dia kata makan, dia boleh memberikan tenaga. Sebab pengalaman yang berbeza. Satu pengalaman belajar sampai peringkat PhD dalam sains pemakanan. Satu lagi pengalaman banyak sangat berpuasa sunat. So cara pandang sangat dipengaruhi oleh pengalaman di masa silam. Isteri saya pernah tanya, apa, saya tak nak ada lelaki lain di syurga. Saya mahu setia hanya kepada abang. Cik. Lalu saya pun kata, ya, abang pun sama. Abang hanya akan setia pada kamu hingga ke syurga. Tapi yang itu jawapan abang sekarang. Abang tidak pasti apakah pandangan abang ini akan kekal bila abang melangkah ke syurga. Sebab sana alam lain. Tuan-tuan ingat alam rahim? Oh, saya masih ingat saya menendang perut ibu saya. Ibu mana ada? Usahakan alam rahim. Alam ruh kita tak ingat. Usahakan alam ruh. Alam rahim pun tak ingat. Maknanya bila manusia berpindah alam, ada benda dia takkan ingat kerana suasana telah berbeza. Syurga tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman. Apa yang Allah cerita dalam Quran hanya simbol sahaja. Dalam bahasa yang kita faham. Hakikat syurga tak ada bahasa boleh memberikan penjelasan tentang kehebatannya. Apa yang Allah Ta'ala cerita hanya dalam bahasa yang orang Arab boleh faham, iaitu kita bila baca Quran. Maka kita tidak tahu rupa paras bidadara, rupa paras bidadari. Kita tidak tahu apa yang akan ada di syurga. Maka jangan duk bawa pengalaman keduniaan masuk ke dalam syurga. Seolah-olah kita boleh kata kita setia, tetapi di sana juga belum tentu. So buat masa ini, kita katakan sahaja buat masa ini saya akan setia dengan abang. Tetapi di sana kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Adalah sebab Allah cerita pasal bidadari-bidadari dan bidadara-bidadara kepada orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Pagi! Maaf Puan, postcard buat kerja. Okey, aktivis kelihatannya begitu tidak ada kepada majalah agama Islam. Sebab apa? Aktivis bukan sifat mereka yang berfikir. Maksud saya bukanlah aktivis tak berfikir. Aktivis ini tuan-tuan orang yang aktif. Berikan saya arahan, saya mahu menunaikan segera. Saya tidak boleh mendengar ceramah lama-lama. I need to do something. Itu aktivis. Sebab prinsip yang dia pegang, sebab sejak daripada kecil dia berpegang, mungkin sejak daripada kecil dia banyak main, dia banyak aktiviti. Mungkin sejak daripada kecil dia bekerja, mematuhi perintah ayah dan ibu. Dia tak ada masa untuk berfikir sangat kerana terlalu banyak dikerahkan. Maka hasilnya apa? Saya percaya saya hanya akan belajar sesuatu bukan daripada ustaz, biar saya buat sendiri aktiviti ini. Let me do it. I want to create my own experience. Dan bila saya rasa seronok dengan pengalaman bina bongkar, saya akan berikan pengajaran. Saya tak nak dengar daripada sesiapa. Saya tak percaya pada sesiapa. Saya hanya percaya pada pengalaman yang saya lalui sendiri. InsyaAllah pengalaman saya sendiri adalah prinsip hidup saya. Itu orang aktivis dalam bahasa muda. Gambar dia dengan apa demonstrasi. Saya percaya kita kena turunkan pemimpin ini. Dia percaya pada tindakan. Okey?
Itu contoh. So aktivis ada ke dalam markah kita tadi? Tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat markah program mereka tu. Sebab tuan-tuan bukan penguat kuasa. Tuan-tuan adalah komiti, okey, perancang, pelaksana program. Dia perlukan perancangan, okey. Dan majoriti kita berada di reflektor. Okey, majoriti kita berada di reflektor. Reflektor ini gambar apa ni? Dia adalah pantulan. Dia memantul. Artinya orang-orang reflektor macam anda, majoriti dan saya, apa cara pembelajaran yang terbaik untuk dia? Main game tak penting bagi dia. Lepas tu dia sentiasa bergaduh dengan aktivis. Yang kamu ni kenapa tu gapo-gapo nak buat sangat ni, ha? Nanti dulu, biar kita fikirkan apa motif game ini. Motif bukan reflektor, tapi motif sangat dekat dengan pragmatis. Pragmatis saya akan terangkan sekejap lagi. Orang reflektor, kadang-kadang dia tak main pun. Ramai tak main tadi saja. Tak main pun. Sebab dia memerhatikan daripada jauh. Sebab tu orang reflektor mendengar adalah ibadah yang paling penting. Aktivis ibadahnya tangan dia, kaki dia. Dia agak kinestetik lah aktivis ni. Reflektor, dia agak auditory. Dia meneliti. Kalau mata dia tu tengok penceramah, dia pantang tidur sebab dia meneliti. Aktivis mungkin tidur sebab dia tak boleh kalau tak ada aktiviti. I need to do something. Please, I can't learn anything. Sebab tu kadang-kadang aktivis ni dia akan bunyikan pen, dia akan main botol, dia ada benda dia nak buat. Tapi tuan-tuan, reflektor dia tak main pun tak apa, dan game ni tak sempurna pun tak apa sebab saya dah jumpa apa pengajaran dia. Dan bagi dia sangat menghargai kalau Ustaz Syari atau para peserta memberikan kepada dia pelajaran. Dia sangat mahu mendengar apa pengajaran, mungkin perspektif yang berbeza. Saya pandang game ini bagaimana tapak kena kukuh, maka jangan dicabut di bahagian tapak kalau nak menuju pada cita-cita. Kalau sekadar mementingkan tapak tapi tak nampak cita-cita, orang tak berkenan nak datang pada kita. Tetapi ada pula perspektif lain memandang game ini, satu orang sangat penting untuk mencapai matlamat yang besar. Jangan underestimate sesiapa pun. Lepas tu satu perspektif lain, dia suka pada kepelbagaian. Dia suka perbincangan, dia suka mesyuarat. Ada orang reflektor sebagai ketua memang 2-3 jam lah jawabnya. Sebab dia buat SWOT. Saya mahukan pandangan pro, sekarang saya mahukan pandangan kontra. Kita buat pertimbangan yang elok dan kita akan decide dengan begitu teliti. Teliti adalah ciri orang reflektor. Sebab tu saya rasalah faktor agama sangat mendominasi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, ataupun faktor usia. Sebab bila kita makin tua, kita makin berhati-hati. Bila kita makin berusia, tak tahu tak tahu makan banyak, tidak boleh dinafikan kita ini sudah mula menapis barang arahan. Ustaz suruh buat apa ni? So kita kena teliti dulu. Mungkin mereka buat tetapi dalam fikiran mereka berlaku proses mempelajari. Apa sebenarnya ni? So mereka sangat menghargai pelbagai pengalaman daripada orang lain sebab dia nak buat pertimbangan yang terbaik. Mereka memerlukan masa. Mereka ni tak boleh diganggu dengan 5 minit daripada sekarang. 5 minit? Tak boleh. Saya perlukan masa dengan tenang. Reflect. Dia sangat refleks dengan pengalaman. Sangat kontradik dengan aktivis. Teoris macam mana? Teoris dia sama dengan reflektor. Main ke? Dia main ke dia tak main ke? Dia duduk je dekat meja tu. Dia perhatikan daripada jauh. Lalu bila saya buka ruang untuk refleksi ataupun sesi berkongsi pengajaran, kemungkinan dia akan ambil mikrofon dulu. Assalamualaikum semua. Banyak kita boleh belajar
daripada Jepun. Dekat ungkap baju ni